SWT kita dapat bertemu lagi setelah kita cuti, setelah kita melalui masa Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan yang kita temui lebih banyak kepada kita memberi kesan, ribuan kesan kepada kita, semangat, menyuntik semangat untuk meningkatkan iman ketakwaan kita kepada Allah SWT dan menjalankan ketakwaan. Mana sambungannya? Nah, situ. Dan perkara yang wajib itu amat banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ismail bin Abdul Qadir rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan perkara yang wajib itu amat banyak dibicarakan dia pada ilmu syarak. Perkara yang wajib itu iaitulah perkara yang wajib pada syarak, amat banyak dibicarakan dia, dibahas, dibincang pada ilmu syarak. Setengah daripada perkara yang wajib pada syarak tu, artinya daripadanya, dia nak tafsir domain, daripadanya tu mana? Daripada perkara yang dituntut sebagai tuntut wujud itu, mesti itu, bahawa mengiktikad, berpegang hati oleh tiap-tiap mukallaf dengan hati. Artinya mengiktikad dengan hati ini membenar, yang dipanggil tasdik. Membenar ni oleh tiap-tiap mukallaf dan mengaku dengan dia, dengan hati, akan tiap-tiap satu daripada tambatan-tambatan iman. Bila kita baca sekali itu, dia payah faham sebab dia campur sekali dengan matan dengan syarah. Kalau kita baca dalam kurungan tu mudah je, setengah daripadanya mengiktikad tambatan-tambatan iman. Faham ya? Tapi dah dia campur sekali dengan syarah, dia bunyi belik sikit. Sebab tu nak mengaji syarah ni dia payah daripada mengaji matan. Sebab dia nak kena jaga matan, nak bagi sesuai masuk dengan matan. Jadi setengah daripada perkara yang dituntut sebagai tuntut wujud. Wujud ni mesti. Wujud dengan wajib tu lain. Wujud tu hukum. Sebab apa wajib mengaji tauhid ni? Sebab apa wajib? Sebab wujudnya, sebab mesti. Wajib bersifat dengan wujud. Sebab mesti. Itu kita kalau terjemah bahasa dulu, mesti. Sebab mesti kita kena belajar. Oleh kerana ilmu tauhid ini mesti kita kena belajar, maka ilmu tadi wajib. Sebab apa wajib? Sebab wujud. Sebab apa wajib? Sebab mesti. Lain tu. Dia bukan sama. Wujud ni masdar, wajib isim fa'il. Kalau dalam saraf di sini pun dah lain, beza. Itu istihalah dengan mustahil, jawaz dengan jaiz. Itu nanti. Mengiktikad ini setengah daripada yang wajib. Jadi Syekh sebut hari itu kita dah bahas dah tentang hukum taklifiyah. Kita dah mengaji dah hari itu ni pantang tak pantangnya. Apa tujuan disebut, walaupun itu dibahas dalam ilmu usul fiqh. Oleh kerana dia nak beritahu kata
Wajib syarak ni bukan nanti semayang, bukan semayang sahaja, bukan zakat, bukan haji saja, bukan puasa saja. Mengiktikad tambatan iman juga wajib. Banyak kita sebutkan wajib itu. Bila sebut wajib, semayang. Bila sebut wajib ni, zakat, puasa. Sebenarnya wajib ni luas lagi. Setengah daripadanya ialah mengaji ilmu tauhid. Mudah cakap ni, mengaji ilmu tauhid tu setengah daripada wajib. Bahkan lebih utama kalau ni sebuah martabat. Kena buat serentak. Tapi kalau kiranya mana lebih utama lagi? Ma'rifatullah. Sebab kita semayang ni sembah Allah. Mengaji ilmu tauhid, nak kenal Allah. Itu. Sebab itu ulama-ulama menyebut awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu mengenal Allah. Bukan hadis. Kata-kata ulama, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu mengenal Allah. Awal tu bukan dengan makna kita kena mengaji tauhid dulu kemudian baru semayang. Awal tu mana sepenting-penting. Maknanya yang paling penting, yang paling diutama. Kadang-kadang kita silap faham awwaluddin ma'rifatullah, awal agama kena Allah, makna kamu kena mengaji tauhid dulu. Sehingga ada dulu kan di kampung-kampung baguslah. Makna ambil berat dengan ilmu suludi ni, tapi kadang-kadang tersilap. Budak-budak ni dihambat tu suam. Sebab apa? Tak mengaji sebab 20 tak hafal ni. Dia tak ingat ada sifat Allah, tak ingat lagi, jangan sembahyang, pergi balik. Dia mengaji dulu sifat tauhid. Dari satu sudut dia nampak prihatin daripada usaha menanya, anggap tauhid ni penting, tapi sudut yang lain sebenarnya awal di ma'rifatullah ni maknanya awwaluddin, maknanya yang sepenting, yang paling penting. Bukan awal ni dengan makna zaman. Awal bukan makna masa. Kalau awal dengan masa, maknanya kena mengaji tauhid dulu kemudian baru sembahyang. Tak, serentak. Kalau orang Patani kata sama serempak. Kalau kita mukallaf pada hari ini, kita balik pada hari ini, balik kita tauhid kena mengaji, sembahyang kena sembahyang. Kalau kena masuk bulan Ramadan esok, puasa pun kena puasa. Dia serentak. Cuma awal tu nak yang paling penting. Jaga, kena faham elok tu. Jangan duk hambat budak-budak tua pula. Oi, tak sampai sekuat 20 hari, pergi turun. Jangan duk semayang belakang kami. Tu orang dulu. Baik. Mengiktikad oleh tiap-tiap mukallaf dengan hati, bukan dengan mulut. Ini baru nama i'tikad. Artinya i'tikad dengan hati ini membenar dan mengaku dengan dia dengan hati akan tiap-tiap satu daripada tambatan-tambatan iman. Ni Syekh dia terjemah. Kalau ikutnya aqaidul iman, aqaid iman. Dalam kitab-kitab Jawi lain aqaid iman, tapi Syekh dia terjemah. Kadang-kadang kita takut sebut aqaid ni benda apa? Kita tak tahu makna dia. Jadi Syekh terjemah tambatan-tambatan iman. Itu. Akan ni dia panggil maf'ul bagi i'tikad ataupun maf'ul bagi membenar. Membenar akan tiap-tiap satu, mengiktikad akan tiap-tiap satu. Ni ilmu nahwu. Kalau pondok dia jaga ni. Itu. Mengiktikad oleh tiap-tiap mukallaf dengan hati, yakni membenar dan mengaku dengan hati akan tiap-tiap satu daripada tambatan-tambatan iman. Dia kena i'tikad, dia kena mengaku dengan mulut, i'tikad dengan hati. Tambatan-tambatan iman akan tiap-tiap satu ni akan hukum bagi tiap-tiap satu. Tambatan iman, aqaid iman. Aqaid ni jamak daripada aqidah. Aqidatun aqaid. Aqidah ni daripada lafaz Arab aqada uqdatan. Aqada uqdah. Aqada makna rabata, bertambah, menambat, mengikat.
Ini tambatan rabata. Dan aqadah, uqdah. Aqaid ni, akidah ni daripada uqdah. Uqdah ni daripada aqadah dengan makna rabata. Rabata. Apa rabata? Tambat. Kenapa dipanggil aqaid, dipanggil tambatan iman? Dengan kita mengaji sifat-sifat yang akan datang ini, dia akan menambatkan iman kita. Dia akan tambat iman kita. Iman kita takkan bergoyang, takkan syak, zan, waham. Itu dipanggil tambatan iman. Tambatan iman. Ikut ditulis begitu. Mudahnya tambatan iman bukan kita kena sebut. Kita nak kena sebut saja satu. Tambatan iman ni, aqaid iman ni dia panggil wujubul wajibat, istihalatul mustahilan, jawazul jaizat. Ini dipanggil aqaid iman. Mana? Segala sifat yang wajib, segala sifat yang mustahil, segala sifat yang harus. Ini dipanggil tambatan iman. Tapi bukan sifat-sifat tu sebenarnya, hukum sifat tadi. Hukum wajibat. Wajibat ni sifat-sifat yang wajib, wujud sampailah kaum ta'ala mutakaliman. Ini dipanggil wajibat. Yang wajibnya bukan sifat tu Allah. Yang wajib kita kena mengaji, yang kita kena ikut wujud, mestinya sifat-sifat itu. Wujud saya terima mesti. Wajib yang bersifat dengan mesti. Maknanya wajibnya sifat-sifat itu di Allah. Ini dipanggil tambatan iman. Istihalatul mustahilan. Baik. Yang mustahil itu dia panggil aqaid iman juga. 20, 41, jadi 50 semua tu yang saya sebut dulu. 20 yang mustahil itu bukan kita, bukan itu tambatan iman. Dia bukan nak menambah iman, nak menggoncangkan iman lagi. 20 yang mustahil, lemah, bisu, tuli. Tak, hukumnya. Nampak kita faham? Apa dia hukum? Hukum mustahil, hukum mustahil istihalah. Tidak. Maknanya, tidak lemah Allah, tidak buta, tidak tuli, tidak bisu, tidak dan tidak dan tidak. Ini hukum mustahil. Faham tak? Begitu juga jaiz, harus. Jaizat ni segala yang harus. Bukan jaizat ni kita masuk. Bukannya, itu bukan satu akidah. Yang akidahnya ialah jawazul jaizat. Segala yang harus, macam kita ni, segala mungkin, semua ni harus. Padan bagi Allah buat atau tidak buat. Itu yang kita kena etikad. Jadi ingat tu ni, tambatan iman, wujubul wajibat, istihalatul mustahilat, jawazul jaizat. Mesti segala sifat yang wajib, tidak segala sifat yang mustahil, boleh dan padan segala sifat-sifat yang harus. Ini harus segala sifat-sifat yang harus. Ini kita kena etikad. Hak jenis hak Tuhan harus buat, harus. Kalau hak jenis sifat mustahil ni tak ada di Allah. Kalau hak sifat yang wajib ada di Allah, mesti di Allah. Ini baru dapat pahala. Kalau kita tak etikad, memang Allah ada kudrat pun. Kita kena kata kudrat itu wajib di Allah. Ini dipanggil tambatan iman. Wujubul wajibat, istihalatul mustahilat, jawazul jaizat. Bila kita mengaji elok ni faham. Kalau tidak, tambatan iman 50 tambatan iman, 20 yang wajib, tak apalah. Wujud sampai habis. 20 yang mustahil, lemah, buta, tuli. Ini apa yang menambahkan iman kita? Sebab tu tambatan iman bukan wajib, mustahil, harus. Wujubul wajib, istihalatul mustahil, jawazul jaiz. Faham tak? Barulah dia menambah iman kita. Allah ada, bukan tiada. Dia kena ada tiga. Dia kena ada, kena etikad Allah ada, bukan tiada, dalilnya alam ini. Sambil berjalan balik tu, Allah ada, bukan tiada. Allah sedia, bukan baru, dalilnya alam ini. Payah kan? Senang pada matematik. Tak payah ni.
Dua hal itu dah ada, bukan dah. Jangan jangan kita beli Allah. Allah ada. Kalau tubuh dia terima Allah ada, tak ada. Lagi teruk. Allah ada, tak ada. Tak ada itu tak sama sekali. Allah ada, bukan tiada. Dalilnya alami. Dia kena ada tiga. Kita kena ada etikad. Allah tu mesti ada, bukan tiada. Dalilnya alami. Lepas. Baru lepas. Allah ada. Etikad ada tanpa kita ingat kata mesti ada dia Allah, tak jadi juga. Allah mesti ada, bukan tiada. Dalilnya alami. Tak payah hari ni kita boleh ingat. Ingat tidak mesti dia. Allah sedia, bukan baru. Dalilnya alam ini. Semua alam. Senang. Tingkat pertama ni, mana dari Tuhan dah? Alam. Senang. Tak hidup pening-pening. Payah, tak payah. Ada pula. Dia mengaji pun dah. Tuhan ada, bila ada. Itu bila lawan tiada pula dah. Tu. Bila lawan tak ada. Bila lawan mati dia tak. Tanya ada mengaji mana? Cuba tanya, mengaji mana ni tauhid? Tuhu mana beritahu gitu? Tak pernah lagi tuhu beritahu gitu. Bila Allah ada, kemudian bila lawan-lawan saya ni tak ada. Bukan dia. Jadi kita kena mengaji, kita berhukum. Allah ada, tak ada. Tak tunggu saya kata apa? Tak ada. Tak ada itu tak. Tak ada tak. Tu kena etikad. Balik fikir sendiri. Tak ada tu wajib tak? Allah tak ada tu mesti tak? Tak ada. Tidak tiada tu mesti tak? Tiada tu tidak. Tiada Tuhan itu tidak. Jadi tak itu tak. Tak faham boleh pergi lah ni. Tak faham? Tak ada. Tapi tu ulu dia bukan gurai kat kita. Mengaji tauhid di dunia tak. Balik pada ni kita. Tak ada. Tak ada tu wajib. Tak ada. Tak sama sekali. Faham? Kita ada tak ada. Tak. Itu kena mengaji. Dia kena reti tu. Duk bukan dia ni Allah sebut, saya sebut. Wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakallah atas Tuhan yang hidup, tak mati. Lepas tu saya kata jangan kita kadang-kadang dengan sebab kita ni jahil dengan hukum agama, dengan agama ni, akidah ni. Kita sedar nak cakap sebenarnya kita tak tahu, kita tak boleh Allah. Allah bersebut bertawakal ada lagi, la yamut. Bertawakal di atas Tuhan yang hidup, tak mati. La yamut, tak mati. Kalau tak payah sebut hidup sudah. Bertawakal atas Tuhan yang hidup. Sudah. La yamut, bukan mati. Allah kata begitu. Maknanya ini satu benda yang lain, satu akidah yang lain. Siapa yang beriman hayy, dia tak berimannya la yamut, kafir. Quran tak beriman dengan ba bismillah, dia kafir lah. Tak, aku Fatihah percaya semua, ba tu aku tak percaya, kafir. Apa tak beriman, tak percaya dengan la yamut. Sedangkan la yamut ni kalau tak sebut pun tak apa, tetapi kena sebut. Jadi bertawakal ya Tuhan hidup, tak mati. Nabi dia bersyarat wahdah la syarika lah. Wahdah ni Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal, tidak ada sekutu. Sebut wahdah silap, tapi sebut la syarika lah. Kena sebut. Nampak? Ni kena mengaji sebut. Kadang pergi pok-pok dia mengaji Tuhan, lepas tu tak ada. Tuhan sedia, lepas tu dia baru balik. Kekal betul mati, lepas tu mati. Siapa tu dia lah. Kena faham elok. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. La syarikalah, kita dok baca saja. Tidak ada syarik bagi Allah. Wa bidzalik, dengan yang demikian. Mana? Adamu isyrak. Kita tidak mensyirikkan Allah tu. Tak duanya Allah, tak tiganya Allah, tak apa itu. Umirtu, aku disuruh etikad. La syarika wa bizalik. Bizalik domain dia bagi.
Tidak ada syarik bagi Allah. Wa bizalik, dengan demikian, mana? Tidak syarik itu, mana tak dua, tak tiga, tak empat, tak sepuluh ni. Umirtu, aku disuruh i'tikaf. Wa ana minal muslimin. Maknanya itu jangan, mana banyak lagi dalil-dalil yang Allah sebut macam qul wallahu ahad. Allahu ahad itu cukup. Qul wallahu ahad, Allah tunggal cukup. Lam yalid tak beranak, walam yulad tak diperanak, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita kira dia sebut ahad sudah. Kalau Allah tunggal, tunggal ni habis. Tunggal ni tak ada anak, tidak ada pak, tidak ada anak, tidak ada isteri. Tidak ada siapa yang sama ni, itu tunggal. Tapi lam jadi dua lam, tidak. Kenapa sebut tidak? Tapi jangan kita kadang-kadang kita hukum dengan jahil, kita dah mengata dekat Allah. Allah sendiri bercakap begitu. Baik. Jadi mengaji ilmu keamatan iman, mengaji ilmu tauhid ini wajib dan lebih utama, lebih penting, sepenting, lebih penting daripada semayang. Dia lebih aham daripada semayang, tapi wajibnya sama. Kena buat sentak, tapi mana lebih utama lagi kalau nak kira martabat, bukan masa kena buat semua. Awal ni bukan awal pada zaman, awal pada pangkat. Zaman balik dia kena mengaji tauhid, dia kena semayang, dia kena puasa. Tapi awal ni awal martabat, pangkat. Pangkatnya kena ma'rifatullah dulu. Cuma kalau yang kafir tak sah semayang. Kalau dia nak semayang, dia kata apa? Aku nak semayang, kemudian aku nak mengucap. Itu dia panggil dia panggil ma'rifatul ammah. Ma'rifah ni dia wajib kena ma'rifah. Ma'rifah ni wajib. Yang kita ni pula, sebagian ulama kata tak sah semayang. Imam Ghazali kata la tasih ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tak sah ibadat malaikat kita kenal Tuhan kita semua. Imam Ghazali kata banyak dari ulama katakan tak sah ibadat kita. Itu bukan hak kafir. Itu ma'rifah tu dia panggil ma'rifah khassah. Mana ma'rifah ni ma'rifah yang maknanya kita kenal sifat-sifat Allah. Yang ma'rifah yang orang kafir tu ma'rifah secara am. Cukup dia kata dia ingat Allah Tuhan sekarang ini dan Muhammad itu surah Allah, cukup. Dia tak kenal, dia tak mengaji tauhid lagi pun tak apa. Ni pun wajib. Kena faham bila awaludin ma'rifatullah. Ada pula awal itu hari Nabi tak, bukan yang kita duk bawa tu. Nak baca tu tak apa, memang makna dia memang betul. Baik. Lebih pada sembahyang. Tadi saya sebut dulu, kita daripada rumah ke masjid nak pergi sembahyang jemaah, nak pergi sembahyang jemaah wajib. Wajibkah kita pergi ke masjid sembahyang? Tak wajib. Sembahyang tu wajib, pergi ke masjid sembahyang tak wajib. Tapi pergi ke masjid nak mengaji wajib. Kita nak sembahyang di rumah sembahyang tak ada masalah. Nak pergi ke masjid, pergi ke masjid tu bukan wajib, di rumah dia boleh sembahyang. Tapi kalau ada guru mengajar di masjid, dia pergi tu wajib. Pergi tu wajib sebab ada pengajar, bukan lagi sebab sembahyang. Sembahyang di rumah boleh, tapi sembahyang ni baguslah. Nak cerita asalnya begitu. Nampak di situ kita boleh lihat. Baik. Ingatlah, tambatan iman, wujubul wajibat, istihalatul mustahilat, jawazil jaizat. Arti tambatan iman, perkara-perkara ni sifat-sifat ni wujud, hidam, bakok sampai habis tu, yang apabila mengerti seseorang akan perkara tadi ni, akan hukum perkara tadi. Kalau hak wajib, hukum perkara wajib tadi mesti. Kalau hak mustahil, hukumnya istialah tidak. Kalau hak haram, hukumnya ya, boleh dan mungkin. Dia panggil jawaz. Perkara-perkara yang apabila mengerti seseorang akan hukum perkara tadi, dan yang serta mengaku hati dengan dia. Hati mengaku pula dengan dia dengan perkara tadi, nescaya kejap imannya. Kejap imannya, iman seseorang tadi.
mantap iman dia, kejap, kerah. Tu tak goyah, tak bergoncang lagi. Baik, habis. Tambatan iman yang mengandungkan dia. Nah, mengandung ni bukan perempuan mengandung. Yang mengandungkan dia sebagai kandung ijmal. Mengandung ni maknanya yang melazimkan, yang bersangkut, yang bergantung, ataupun yang melazim, yang mengandungkan dia sebagai kandung ijmal oleh perhimpunan makna dua kalimah tauhid yang tersebut itu. Mana kalimah tauhid yang tersebut itu? Iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengandung ni yang bersangkut akan dia sebagai sangkut yang tidak dapat tidak. Bila kita sebut la ilaha illallah Muhammad, terkandung dia lah, tu mana mengandung. Terdapat di dalamnya dengan secara umum segala aqaid, segala yang 50 akidah yang bakal kita akan ngaji nanti. Barulah la ilallah tadi ni penuh. Penuh bila disebut la ilallah, gemuk la ilallah tadi, isi, penuh dengan isi. Kalau kita tak tahu aqaid ini, kita sebut la ilallah kosong. Itu. Sebagai kandung ijmal. Ijmal ni am, umum, secara umum. Kalau orang belah Patani dia panggil borong. Sebagai kandung borong. Ijmal lawan tafsir. Tafsir ni detail satu persatu. Ijmal ni lawan dia. Secara umum tak detail. Yang mengandungkan dia sebagai kandung ijmal oleh perhimpunan. Ini pakai bagi mengandung. Mengandung oleh perhimpunan makna dua kalimah tauhid yang tersebut itu, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habis itu. Sebab apa? Sebab apa dia mengandung di situ. Tambatan iman terkandung di dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kerana makna lafaz Tuhan. Kerana makna lafaz Tuhan itu tupanan. Bila sebut Tuhan, tupanan, maknanya zat yang ditumpang. Bila sebut Tuhan ni, sesuatu yang ditumpang. Maknanya kita tumpang dia. Orang Belanda bila dia nak cakap bahasa baku jadi tupan, asalnya tumpang, jadi tupan. Tupanan ni tumpang lah kalau bahasa kita, tumpangan. Makna lafaz Tuhan itu tupanan. Kalau Arab dia panggil al-muftaqaru ilaih, yang bergantung kepadanya, yang dihajati kepadanya. Mana al-muftaqaru ilaih, itu dipanggil tupanan dalam bahasa Arab. Artinya yang ditumpangkan dia, Tuhan tadi, pada apa-apa perkara. Bagi tiap-tiap yang lain daripada dirinya, lain daripada diri Allah, semuanya tumpang dia. Semuanya berhajat dan perlu kepadanya. Kalau Arab dia punya al-muftaqaru ilaih, zat yang semua yang lain tumpang. Al-muftaqaru ilaihi kullu ma'ada, selain daripada dia, semua perlu kepada dia. Ini nak panggil Tuhan ni, dia kena ada, dia mesti dia tadi tupanan. Semua benda yang nak ada, semuanya tumpang kepada Allah SWT. Ini yang dipanggil As-Samad. Inilah makna As-Samad. Allahus Samad. Itu kata Ibnu Katsir. Dia kata
As-samad ini alladhi yusmadu ilahil khalaiq fi hawaijihim wa masaihim. As-samad alladhi yusmadu ilaih, Tuhan yang ditumpang, yang dipegang kepada al-yu'tamadu ilaih, yang kita bergantung kepadanya oleh sekalian khalaik, sekalian makhluk, fi hawaijihim, pada sekalian keperluan hajat mereka, wa masaihim, dan segala masalah hidup mereka. Ini dipanggil as-samad. Dan ini yang dipanggil Allah sebut, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kamu ni fuqara. Fuqara ni berhajat kepada Allah. Muftaqar, muftakir, iftiqar. Antumul fuqara ni bukan fakir miskin. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kamu semua fuqara ilallah. Kamu semua perlu dan kamu semua tumpang kepada Allah SWT. Wallahu wal ghani, dan Allah tu ghani, Allah maha kaya, Ghaniyul Hamid. Dan surah Fatir ayat 15. Begitu juga Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan melainkan Allah, Tuhan yang hidup, Al-Qayyum, lagi Al-Qayyum. Apa Qayyum? Tak berhajat kepada yang lain. Itu kan Al-Qayyum. Al-Qayyum daripada qiyam, mana yang amat berdiri dengan sendiri, maknanya yang tak perlu dan tak berhajat kepada yang lain. Itu. Banyak lagi dalam Quran sebut. Ini makna tupanan. Tuhan dia mesti tupanan. Artinya yang ditupankan dia pada apa-apa perkara bagi tiap-tiap yang lain daripada dirinya, selain daripada dirinya, daripada makhluk ini, semuanya perlu berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terkaya daripada tiap-tiap yang lain daripada dirinya. Jadi makna Tuhan itu tupanan, mana yang lain tumpang dia. Yang kedua, terkaya, yang tak berhajat Allah daripada tiap-tiap yang lain daripada dirinya. Mana semuanya berhajat kepada Allah. Ini yang dikata dalam, yang disebut dalam bahasa Arab, dia panggil istighna'ul ilah. Istighna'ul, dia panggil al-istighna. Tadi dia panggil iftiqar. Lepas tu dia panggil rukun ketuhanan. Rukun dan nama Tuhan ni, dia mesti ada sifat iftiqar, dia mesti ada sifat istighna. Istighna ni maknanya dia tak berhajat kepada yang lain. Iftiqar ni yang lain semua tumpu dan berhajat dekat dia. Kullun lahu qanitun. Kullun lahu qanitun. Semuanya kepada Allah qanitun, tunduk patuh. Semuanya yang lain kepada Allah qanitun, tunduk patuh dan berhajat kepada Allah SWT, tumpu kepada Allah SWT. Itu kawasan ni senang saja, no? Saya tak mau susah sini, dia belum sampai lagi. Itu. Dan yang terkaya daripada tiap-tiap yang lain daripada dirinya itu. Arti yang terkaya, yang tiada menumpankan yang lain. Allah dia bukan jenis tumpang dekat lain. Dia bukan jenis menumpang kepada orang lain. Situ, itu je makna kaya. Dan tiada terhenti, atau kepada tiada menumpang. Tak menumpang yang lain dan tiada terhenti atas yang lain, pada tiada terhenti. Jadi tiada terhenti ya Allah atas yang lain pada apa-apa kelakuan sekali-kali. Dia tak terhenti atas yang lain. Mana nak ada dia, nak membuat satu, terhenti kena ada benda yang lain. Allah nak mula langit, tak terhenti kepada siapa pun. Allah mencipta langit bumi ini, tak terhenti atas bantuan yang lain. Dan tiada nampak ni dengan mata hati, dan tiada dibenar pada fikir akan bahawa ada sesuatu yang terkaya daripada yang lain daripada dirinya. Sesuatu itu
melainkan zat. Melainkan zat. Ni dia kena tengok kurungan. Tidak, sini dia tak faham. Saya menghilang. Melainkan zat yang bersepakat dengan tiap-tiap satu daripada 11 sifat. Dia nak beritahu kata begini. Itu dia punya macam ni. Jadi maknanya akal takkan terima ada sesuatu yang terkaya ini yang tak berhajat daripada yang lain, melainkan zat itu dia kena ada 11 sifat. Melainkan dia kena ada 11 sifat dekat dia. Baik, dia nak sebut dulu zat tu apa dia? Zat ni melainkan zat yang dia kena ada 11 sifat, barulah dia dipanggil terkaya. Dia panggil sifat istighna. Dia kena ada sifat istighna, barulah dia tadi kaya. Barulah dia tadi tak berhajat kepada yang lain. Melainkan zat. Baik, dia berhenti kat situ dulu. Dia nak takrif. Dan iaitu zat, benda yang ada sendiri dirinya. Zat ni benda yang ada sendiri dirinya, tiada bertenggak, tiada menumpang, tiada bergantung pada sesuatu. Ini zat. Cuma zat, kalau bahasa kita ni bagi jasad, diri, itu zat. Ni macam saya ni zat saya. Cuma dekat Allah kita tak boleh panggil jasad, kita tak boleh panggil jisim. Kalau kita ni zat saya, jisim saya, jirim saya, jasad saya, badan saya, tubuh saya, itu zat. Tapi dekat Allah hanya zat. Dekat Allah hanya kita boleh sebut zat. Bacaan ni benda yang ada sendiri-sendirinya, baca macam tu tolong. Yang ada sendiri dirinya. Bukan sendiri-sendirinya. Saya pun yang ada sendiri-sendirinya. Itu macam mana? Macam tu. Macam tu. Dah bahasa dia begitu. Yang Ustaz baca tadi, yang ada sendiri dirinya. Betul. Silap. Yang ada sendiri-sendirinya. Dia kalau kita nak dalam itu, apa dia tak boleh dengan. Kalau bahasa kita, benda yang ada dengan sendiri. Apa dia tak boleh dengan. Dia ada wujudnya. Sebab dengan, ada bahasa nak ba kan, dengan. Takut bila sebut dengan ni, ba ni kita tahu sangka ba tu di mana Allah. Ba tu lil Allah. Alat. Aku bangun dengan tongkat. Mana dengan alat tongkat. Dia panggil ba lil Allah. Aku potong dengan pisau. Ba tu dia menunjuk alat. Kalau Allah berdiri, benda yang ada dengan sendiri, takut dengan bantuan, takut dipaham dengan bantuan. Lepas tu pada dia terima benda yang ada sendirinya. Ba ni macam-macam, musahabah, ba mula basah. Ni kalau kita ngaji nak tinggi-tinggi, ba mula basah, ba musahabah, ba takluk, ba dengan mana ba lil alah. Banyak kau. Jadi senang. Benda yang ada sendiri dia. Tapi ini bukan kita fokus zat Allah. Maksudnya dia umum. Dia kita nak takrif ni. Kita nak buat satu definisi. Ini dalam ilmu mantik, dalam ilmu logika, ilmu mantik. Kita nak takrif ni dia mesti umum. Dia tak boleh kita datangkan satu definisi khusus. Dia tak boleh. Kalau kita nak kata zat, kita kena zat ni semua zat, jenis zat. Kita pun masuk Allah, masuk zat. Sebab kita ni pun, saya ni dia panggil zat saya, tak salah. Tak syirik nama zat saya, tak mahu.
Bila kita dapat takrif zat, mesti dia kena masuk zat kita, zat Allah, zat pokok. Segala zat-zat, segala yang biji, segala yang ada ni, dia panggil zat. Dan kalau kita dapat takrif, dia tak boleh dengan jamak. Dia mesti kena dia kena ambil mufrad. Kalau kita kata Tuhan, kan, kita jangan buat takrif Tuhan itu Rasul. Orang ni saya ada dengar ada dia bercakap dalam TV. Apa itu Rasul? Rasul ni ialah guru tak boleh. Dia nak takrif, dia kena Rasul seorang. Dia kena ambil seorang mufrad singular. Dia mesti kena mufrad. Dia baru boleh kita buat takrif. Dia mesti jamak, dia mesti manik. Jamak ni bila kita takrif zat, mesti semua yang berzat itu masuk dalam takrif itu. Dan dia kena manik. Dia jangan dia terlalu buka supaya segala zat semua masuk sehingga terpecah. Dia tidak manik. Dia tak boleh apa? Hak yang tak zat pun masuk juga, sifat. Dia tengok dia sifat masuk. Dan yang mati dipanggil jamak dan manik. Kita takrif ayam. Ayam ni binatang yang berkaki dua. Yang berkaki dua. Itu takrif tu. Ya, walaupun masuk semua jenis ayam, tapi nanti katak masuk. Katak kata aku pun binatang, aku berkaki dua. Dia pun lagi tak mau bagi katak masuk. Yang berekor lah, apa lagi, tengok saya sana itik masuk. Kalau dia sempit sangat pula sana ayam ni, yang ada yang warna merah ke ataupun yang berparuh ke atau sebagainya, takut nanti tak masuk ayam lain. Ini juga kambing binatang yang rambut kerinting, yang ada janggut. Ada kambing tak ada janggut. Payah ni nampak. Lepas tu dia ada ilmu mantik, ilmu logik, kos untuk kita nak belajar buat takrif supaya tepat dan betul. Kita sendiri ni kalau sebut manusia ni apa, kita nak sebut sini tak boleh lagi. Zat, dan iaitu zat, benda yang ada sendiri, tiada bertenggak, tak hinggap, tak menumpang pada suatu. Maknanya dia boleh bawa diri dia. Dia nak ada, dia tak perlu kena ada benda lain untuk dia nak ada. Ini makna dia. Sifat nak ada dia kena ada benda. Mana? Manis. Nak ada manis, kena ada gula. Nak ada pedas, kena ada cabai. Cabai nak ada dan tak perlu macam mana nak kena ada pedas. Sebab tu cabai kadang-kadang dia pedas, kadang-kadang tak pedas, kadang-kadang lebih pedas. Dan cabai tak dia merah nak ada dia kena cari di cabai atau di benda lain. Tapi cabai itu nak ada dia tak perlu pada benda lain. Dia boleh bawa dirinya sendiri. Kalau pedas nak duduk, duduklah. Kalau pedas tak mau duduk, tak mau duduk. Kalau merah, merah. Hijau, hijau. Lepas tu kadang-kadang dia hijau, kemudiannya merah. Ini ini mengaji nak mengaji pelik ni. Masuk ni. Kita mengaji pedas dan cabai. Ini dipanggil zat. Benda yang ada sendiri, tak bertenggak. Macam mana bertenggak, menumpang, duduk bertenggek. Macam mana bertenggek yang manis di gula. Macam mana menumpangnya masih di garam. Seperti mana bertenggaknya pedas di cabai. Itu. Ini dia panggil zat. Jadi zat masuk zat Allah, masuk zat saya, masuk zat zat cabai, masuk zat zat gula, zat kek dan sebagainya. Ini zat. Sifat pula dia macam ni. Sifat nak ada dia tidak boleh ada sendiri. Nak ada dia kena duduk di benda lain. Sebab tu Allah tak cipta pedas. Pedas saja tak ada. Pergi kedai saya nak beli pedas. Tak ada. Saya nak beli pedas. Masak gulai tawar. Gulai tawar, gulai tawar ni kita ingat garam sebab apa? Kita nak masak. Tapi terpaksa kena beli kita garam. Ingat garam.
Garam ni yang punca jadi mahal sebab timbang dia berat. Kita nak masin, kalau masin jual kan senang. Saya nak beli masin, saya nak beli manis, saya nak beli panas, saya nak beli wangi. Tak boleh, wangi kena tumpang di air, zat air, zat cecair, baru dia wangi. Wangi saya tak boleh. Nak minyak atar, dia kena tumpang di cecair, wangi tadi. Kenapa kita bukan, wangi lain, cecair minyak atar tu lain. Kadang-kadang minyak atar bila kita buka, kita biar bertahun-tahun dah tak wangi. Dan jangan kita kata pedas itulah cabai, cabai itulah pedas. Bukan, pedas lain, cabai lain. Cabai itu zat, pedas itu arak atau sifat. Sebab apa? Tak semua cabai itu pedas. Bukan semua tahap kepedasan itu sama. Cabai Melaka pedas lagi, cabai merah ni pedas sikit, cabai Kemahiran tak pedas. Tengok tu punya lagi gerun, merah dia lebih dahsyat, besar pula tu, tapi tak pedas, boleh pokok perak-perak. Maknanya pedas lain, cabai lain. Kalau pedas itu cabai, cabai itu semua cabai pedas. Faham ni? Semua cabai pedas. Begitu juga garam. Bukan garam tu masin apa ustaz ni? Kan? Nak masin lain garam tak? Zat garam itu lain, masin itu lain. Sebab apa? Tahap kemasinan di garam itu tak sama. Garam bukit lain, garam yang halus tu lain, dan garam besar-besar tu lain. Itu garam hantu. Di kampung kami garam hantu tu hak tu sedap. Pitur-pitur dia, tu sedap. Nak masak tu sedap. Kalau garam halus tu kalau buah banyak pahit. Tu dia pahit. Masin lain. Garam bukit masin lain, tahap kemasinannya. Menumpangnya masin di garam itu, kuantiti dia tadi. Lepas tu garam yang hak kasar, tapi garam kasar tu sedap kalau kita nak masak gulai. Orang dulu dia bergaram, tapi kita ni tak berani sebab silap-silapnya masin je. Tak erti nak agak. Masin Ajinomoto lain. Lain tu, yang kita sama. Gula sih tak sama. Saya duduk di Thailand, gula sama Thailand. Walau Thailand dia jawab ni dia kena 3 sudu bau sedap. Bau manis ni 3 sudu. Bau manis di Thailand. Gula Thailand. Dia tu orang Thailand mari sini dia beli gula. Sama aja gula sama tapi arak manis yang duduk di gula tadi tak sama tahap kemanisannya. Duduk di Malaysia satu boleh dah. Boleh minum dah. Kalau di sana pun satu tu tak jadi. Lepas tu kalau kita pergi Thailand, dia punya gula ada sekat tu, air teh dia, dia pun sekat tu, lain. Lain. Ini nak mengi zat dulu. Ini zat. Jadi zat dia tak perlu kepada tempat untuk dia hinggap dulu. Sifat ada dia perlu kena cari zat. Lepas tu saya kata, setiap cabai tak semestinya pedas, setiap pedas tak semestinya cabai. Ada yang benda tu pedas tapi bukan cabai. Ada. Tak ada benda-benda yang lain yang pedas tapi bukan cabai. Dan tak semestinya manis itu gula. Tak semestinya. Dan tak semestinya gula itu manis. Itu. Ini zat. Melainkan zat. Dia sapi sebini, dia sebenarnya dia nak sebut dekat Allah, tapi dia umum dulu tak boleh tadi. Melainkan zat, dan iaitu zat benda yang ada sendiri dirinya. Dia membawa diri dia sendiri.